ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung perbahasan yang baru daripada buku Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha berasal daripada Islam, yang mana malam ni insya-Allah perbahasan kita akan sentuh tentang agama Kristian. Sebelum ni beberapa minggu yang lepas kita dah bahas tentang agama Yahudi. Panjang perbahasan kita tentang agama Yahudi. Tapi walau macam mana pun, apa yang kita sebut ataupun apa yang kita lalui daripada perbahasan agama Yahudi itu bukanlah perbahasan yang mendalam. Ia hanya sekadar ingin membuka kefahaman umum tentang benda-benda ataupun perkara-perkara asas dalam agama Yahudi. Contoh asal usulnya, perayaan-perayaan penting yang ada dalam agama Yahudi itu, yang mana kita dah bahas 2 minggu lepas, yang mana orang Yahudi ni dia ada satu perayaan namanya Hari Paskah. Hari Paskah ni kalau orang Islam, Muslim, Hari Ashura, tarikhnya sama, 10 Muharram juga. Dan Hari Paskah itu dibesarkan oleh orang Yahudi bermula daripada sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah ataupun Yathrib. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW datang ke Madinah. Sampai ke Madinah, Nabi tengok golongan Yahudi ni puasa pada hari itu. Maka Nabi tanya sebab apa puasa. Jawab ahli kitab Yahudi ni, dia orang kata hari itu Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada dikejar oleh Fir'aun dan konco-konconya. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun pada waktu tu. Maka Nabi kata, kami Muslim lebih berhak untuk membesarkan hari itu. Maka Nabi pun mengajak para sahabat untuk puasa. Dan Nabi anjurkan pada kita untuk kita puasa 9 dan 10, Tasu'a dan Ashura. Jadi tujuan disuruhnya Nabi SAW itu kita puasa pada hari yang ke-9 tu, para ulama sebut ialah untuk menyelisihi Yahudi ataupun ahli kitab. Yang mana kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran jelas, antara benda yang diidamkan oleh Yahudi dan Kristian ni ialah ikutnya orang Islam terhadap perbuatan mereka ataupun upacara-upacara yang mereka buat. Sama ada upacara itu bersifat adat, kebiasaan, bukan mari daripada agama, asal agama mereka, ataupun upacara itu datang pada agama dia suka orang Islam ni ikut. Sebab tu Quran dia sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redha, yakni tidak akan pernah suka
al-yahud wan nasara, Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu orang Islam mengikuti agama mereka. Perkataan ittiba' juga digunakan dalam ayat ni. Yang mana kita tahu perkataan ittiba' ni, kita follow semua apa yang dilakukan, pakaian mereka, cara pergaulan mereka, cara muamalah mereka, semua kita ikut. Itu disebut dengan ittiba'. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutlah Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, ikutlah aku, Allah Ta'ala akan cinta pada kamu. Perkataan itba' tu maksudnya ikut rapat, betul-betul ikut. Segala tindak tanduk yang dilakukan, semua ikut, hatta pada benda-benda kecil pun. Sebab tu kalau tengok dalam hadis yang lain, Nabi beritahu pada kita tentang keadaan umat akhir zaman ni, dia akan suka ikut pada Yahudi dan Nasrani ni. Nabi kata la tattabi'anna sanana man kana qablakum, kamu akan ikut sunnah-sunnah orang yang sebelum kamu. Nabi guna perkataan sanana. Sanana ni kita terjemah sunnah. Sunnah ni maksud dia apa? Bukan sunnah Nabi. Sunnah ni ialah segala benda yang berkaitan dengan kehidupan satu-satu orang tu. Pakaiannya, makan minumnya, cara bercakapnya, cara bergaulnya dengan orang yang terdekat dan juga dengan orang yang jauh, orang yang dia kenal, orang yang tak dia kenal. Ini semua kita sebut sunnah. Cuma yang kita faham sunnah ni, sunnah yang disebut dalam Quran baik ataupun dalam hadis Nabi, ataupun kita sebut sebagai sunnah syar'iyah dan juga ghairu tasyri'iyah. Kita bukan nak bincangnya tu, cuma nak sebut pada kita Nabi guna perkataan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Kata Nabi akan ikut, la tattabi'anna, perkataan la tattabi'anna, akan ikut. Ikut apa? Daripada Yahudi dan Nasrani itu, sanana, cara hidup mereka. Cara hidup mereka kita akan ikut, mengikut zaman. Sebab cara hidup orang Yahudi dulu dengan sekarang tak sama. Dan dia orang selalu ingin ke depan, selalu ingin nampakkan. Sebab tu kalau tengok orang Yahudi, mereka hakikatnya sudah pun berjaya selepas daripada keluar saja mereka ni daripada Palestin. Sebelum dia orang dapat balik jajah Palestin, mereka duduk di negara-negara bertebaran di atas muka bumi. Sebahagian mereka lari ke Jerman, lari ke Rusia, lari ke Amerika Syarikat, lari ke Iran pun, Asfahan. Mereka buat apa di sana? Mereka hidup macam biasa, dan kehidupan mereka tu mereka boleh masuk dengan masyarakat situ. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat, orang-orang Yahudi ada sebahagiannya jadi ahli parlimen di sana. Mereka Yahudi. Okay. Tapi bila mana seruan untuk kembali balik ke Baitul Maqdis, seruan nak bina balik Haikal Sulaiman yang dipahami oleh sebahagian kumpulan Yahudi ni, kenapa seluruh Yahudi yang ada di mana-mana tempat di atas muka dunia ni, bahkan kalau tengok populasi Yahudi selepas dia orang dapat takluk ambil Palestin tu, mereka berkurangan duduk di negara-negara luar, mereka balik semula. Apa sebab? Okay. Sebab Yahudi ni kita dah sebut panjang. Yahudi ni dia nak tunjuk dia the best, bangsa paling terbaik, agama paling terbaik, paling hebat. Dalam Quran juga sebut pengakuan orang Yahudi ni, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ni anak-anak Allah, tu pengakuan dia. Dan anak Allah yang disayangi, bukan anak-anak Allah yang biasa-biasa. Itu pengakuan Yahudi. Sebab tu Yahudi bila mana dia buat agenda nak takluk balik, nak ambil balik Palestin, dia orang nak tunjukkan dia oranglah pemilik sejarah dunia yang paling tua, Al-Ariq, sejarah dunia yang paling tua. Dan dia orang nak tunjukkan dia oranglah yang paling pandai mentadbir muka bumi ini. Hakikatnya itu benda yang kita boleh tengok daripada Yahudi terutamanya. Kristian taklah kuat sangat, cuma nak sebutnya daripada Yahudi kita boleh nampak kesungguhan dia orang. Sebab tu Nabi banyak beri ancaman kepada kita di mana tak betulnya Yahudi dan perangai-perangai yang buruk daripada kalangan mereka tu sendiri. Quran dalam surah Baqarah cerita panjang lebar tentang
sikap Yahudi daripada golongan yang tak terpelajar daripada kalangan Yahudi sampai golongan yang tertinggi, ahli kitab dan juga pemimpin. Disebutkan satu persatu. Tujuan dia apa? Tujuannya tak nak bagi orang Islam yang dah ada Quran, dah ada sunnah Nabi ni tak ikut. Tapi Nabi juga sudah sebut, kita akan ikut. Yang akan ikut tu, mereka ada problem pada memahami agama mereka sendiri. Iaitu mereka pun tak faham Quran, tak faham hadis Nabi, tu yang jadi berminat nak ikut kepada kumpulan tu. Sebab tu kau tengok hari ni di Malaysia, orang Cina, ni kajian negara kita. Orang Cina tuan-tuan, hakikatnya di Malaysia ni agama yang paling ramai, majoriti Islam, nombor satu. Bermula tahun 2005 sampailah ke sekarang. Sebelum daripada tu, tahun 2004 dan ke atas dan ke bawah, 2003, 2002, 2001, agama kedua yang terbesar ialah agama Buddha yang didominasi oleh Cina. Cina ramai. Maknanya Buddha di Malaysia ni, Islam dulu Buddha. Masuk tahun 2005 ke bawah sampai ke 2020, orang Cina ramai convert kepada agama Kristian. Dia orang tinggalkan agama Buddha, Taoism yang dia orang ikuti ni, agama nenek moyang ni. Sebab apa? Sebab dia orang telah dinampakkan kelasnya kalau dapat beragama dengan agama Kristian. Nampak hebat. Sebab orang barat ni agama Kristian, dia minat. Sebab orang Cina dia tak ada fikir macam orang Islam. Dia fikir apa benda yang boleh untung bagi dia. Okey, Kristian boleh nampakkan mewah, boleh nampakkan kelas, nampak kita boleh diterima di banyak tempat, maka dia orang ikut agama Kristian. Jadi hari ni kita tengok sedikit demi sedikit orang Kristian yang baru-baru. Bahkan kita tengok di Malaysia ni pun gereja-gereja bukan majoriti orang Eropah ataupun orang Mat Saleh. Majoritinya Cina. Kalau tuan-tuan tengok Metodis ni di Malaysia kebanyakannya Cina, Kristian. Kalau belah-belah Terengganu, belah-belah Pahang, gereja Metodis sekali dengan sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, Cina. Ada tulisan Cina je. Dan saya rasa di Perlis ni pun gereja di Kangar dan juga di Arau pun majoriti daripada Cina. Nak sebut pada kita orang Cina dia nampak, dia minat kepada benda tu. Nabi sebut la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kita akan ikut satu persatu. Kita tu maknanya umum lah, bukan orang Islam saja. Maknanya orang-orang agama lain pun. Hatta orang India pun, dia tengok agama dia orang tidak memajukan. Agama Hindu itu menyebabkan dia orang duduk dalam kasta yang teruk. Jadi dia orang nak keluar pada sistem kasta, dia orang cari banyak agama. Antara yang dia orang pilih ialah Kristian dan juga Islam. Itu juga yang berlaku di India pun. Orang-orang Hindu nak keluar daripada kasta bawahan, dia orang pilih Islam sebab Islam tidak ada kasta, semua sama. Jadi nak sebut pada kita, mata-mata melihat kepada di manakah kelasnya ataupun hebatnya. Jadi dia orang akan ubah strategi. Hari ni kita tengok Yahudi, walaupun sebuah negara yang kecil, Israel ni bukan negara besar, negara yang kecil, tak besar sangat, tapi dia berjaya menjadi pandangan sebahagian besar orang-orang atas muka dunia, hatta orang Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok hari ni, beberapa minggu ni, antara benda yang orang heboh duk bercakap ialah hubungan baik secara terang-terangan yang diisytiharkan oleh kerajaan UAE. UAE ni Dubai, Abu Dhabi. UAE itu singkatan kepada United Arab ataupun Al-Imarat, Emirat lah. Okay. Dia orang iklan, dia orang nak MOU dengan Israel. Itu negara Islam. Tuan-tuan tengok Abu Dhabi. Abu Dhabi ni negara Islam, Muslim country, dan negara yang kaya, bukan negara miskin. Di mana tempat adanya menara tertinggi di dunia? Situ. Bangunan tinggi di dunia iaitu di Dubai, Burj Dubai, duduk situ. Negara yang kaya. Sebab tu kau tengok Nabi SAW dia sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata akan sampai satu masa musuh-musuh Islam ni akan meratah umat Islam seperti mana orang yang kelaparan menuju kepada tempat hidangan.
Nabi sebutlah hadis. Sahabat tanya, amuqilluna nahnu, adakah kami ni sikit pada waktu tu sehingga musuh ni nak pergi kejar kami ni macam orang yang lapar? Nabi kata, bal antum kathirun, bahkan kamu orang-orang yang ramai, muslim ramai. Cuma Nabi kata, apa yang menyebabkan musuh tak rasa gerun dengan Islam? Pada waktu tu orang Islam ni terkena penyakit yang kita selalu dengar hadis ni, al-wahnu, wahan. Nabi definisikan wahan tu maksud dia apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan orang kata apa? Takut pada mati. Tuan-tuan, negara UAE ni, Abu Dhabi, Dubai, yang ada 7, saya tak silap, daerah dia membentuk sebuah negara. Dia negara yang baru kaya. Dia orang kaya sekitar tahun 60-an, 70-an. Sebelum pada tu raja dia orang duduk dalam istana tak ada elektrik pun dulu. Hari ni dia orang kaya, mengatasi. Hari ni kalau tuan-tuan tengok, ada satu istana di Terengganu tengah buat. Design semua nak ikut istana di UAE. Nak sebut apa? Hebatlah istana tu. Okay. Tapi dia orang buat hubungan baik, iklan 2-3 minggu ni buat hubungan baik dengan Israel secara terang-terangan. Maknanya sebab apa? Sebab takut kalau tak buat hubungan baik dengan kuasa yang dianggap sebagai kuasa besar dunia ni, terancam kekayaan kita. Dia orang baru kaya, tuan-tuan, dia payah sikit nak rasa kata apa, bersedia nak jadi miskin tu payah. Baru lagi kaya, tak sampai 100 tahun rasa kaya. Kalau kita nak tunjuk kita ni kuat lawan dia orang mampu hancurkan kita, jadi kita balik miskin balik. Itu konsep pemikiran. Jadi dia orang buat baik. Tapi kita tak nafikanlah UAE ni ada jugalah sumbangan dia. Antaranya kalau kita tengok masjid-masjid di negara Eropah, komuniti Islam sana, masjid di UK ke di mana-manalah, dia 2 negara ni saja yang jadi penyumbang kepada bayar sewa bangunan tu, UAE dan juga Arab Saudi. Selain daripada tu ada lagi negara-negara teluk yang lain. Okay. Yang tu baguslah, cuma yang iklankan secara terang-terangan sehingga beri kebenaran untuk lalui ruang udara. Ruang udara UAE itu Israel boleh lalu. Dulu tak boleh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Israel ni lah sebuah negara yang ramai negara Muslim tolak. Antaranya Malaysia. Malaysia kita ada konsep embargo dengan negara ni. Pasport kita pun tulis. Pasport kita kan, kalau kita tengok pasport kita, pasport ini sah dilakukan kecuali Israel. Semua boleh masuk. Okay. Cuma ada orang kita dia masuk ke Israel. Masa zaman-zaman belum coronavirus ni, package umrah Baitul Maqdis dan juga buat umrah. Sama ada pergi Palestin dulu ataupun balik lepas umrah tu pergi Palestin. Macam-macam lah package kita tengok. Ada yang package pergi ke Mesir lah apa. Okay. Cuma package pergi ke Palestin. Kalau tengok pergi Palestin tu, kalau kita guna pasport kita yang warna merah tu, boleh tak kita masuk? Tak boleh. Tapi kita masuk dengan menggunakan perjanjian Amman Israel ataupun Amman Palestin. Amman tu ibu negara Jordan. Jadi kita guna perjanjian tu, kita akan diberi satu kad. Kad tu kita boleh masuk. Kalau guna pasport kita tak laku lah. Cuma syarikat travel dia tahu lah isu ni. Jadi nak beritahu pada kita bahawasanya, nak bagi nampak hebat, sehingga negara yang kaya macam UAE pun nak tunjukkan dia tu tak nak buat balah dengan Israel. Tak nak buat. Hakikatnya semua orang Islam tahu Israel, Yahudi dan perangainya macam mana. Semua orang Islam tahu. Sebab Quran cerita lama. Quran cerita lama perangai-perangai mereka ni, Quran cerita lama. Tapi begitulah bila mana manusia ni, bila mana dia jauh dengan hidayah, tambah dengan gangguan-gangguan banyak, macam Nabi sebut dalam hadis, penyakit wahan tu datang sehingga menyebabkan rasa boleh bersama dengan dia orang. Sebab itulah Quran sebut walan tarda, Yahudi tak akan redha. Dia orang akan redha bila mana kita ikut dia, kita buat baik dengan dia. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Sebab tu kalau tengok Nabi, bila mana Nabi hijrah ke Madinah, apa sebab Nabi hijrah Madinah? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang kitab-kitab sirah,
Dia tak cerita detail. Kalau sirah yang biasa-biasa, kita kena buka kitab sirah yang besar lagi. Antara sebab orang Madinah ni dia jemput Nabi untuk duduk ke Madinah, sebab kita tengok ada perjanjian Aqabah pertama, Aqabah yang kedua. Sebabnya orang Yahudi ni telah menakut-nakutkan Aus dan Khazraj yang duduk di Madinah pada waktu tu. Dia kata kalau datang Nabi akhir zaman, kami akan bersama dengan Nabi tu, kami akan injak kepala kamu. Maknanya kami akan kuasai kamu. Jadi orang-orang daripada kalangan Aus dan Khazraj ni, yang masa tu tengah balah lagi, dia orang usaha cari siapa Nabi akhir zaman. Dan dengar Nabi akhir zaman tu asal daripada Mekah, daripada kalangan bangsa Arab. Dia orang cepat-cepat jemput Nabi tu. Dan Yahudi pada waktu pun terkejut, sebab dok agak Nabi akhir zaman tu daripada kalangan nasab mereka sendiri, iaitu Yahudi ataupun Bani Israel. Tiba-tiba dia datang daripada nasab Ismail yang dah bercampur Yahudi dan juga Bani Israel dan juga Kipti, Mesir pada waktu tu, sehingga keluarlah bangsa Arab dan lain-lain. Okay. Jadi dia orang tak boleh terima. Bukan dia orang tak tahu Nabi tu betul, dia orang tahu. Cuma dia orang tak boleh terima Nabi akhir zaman yang Tuhan kata akan beri kemenangan kalau ikut Nabi ni, bukan bangsa Yahudi. Degil Yahudi ni dahsyat. Dia punya degil tu dahsyat. Dia dah tahu dah dia akan celaka kalau dia lawan Nabi akhir zaman, tapi dia pilih untuk jadi celaka juga. Sebab apa? Tidak mahu menjatuhkan maruah kitalah bangsa terbaik. Penyakit ni kau tengok dia kena pada orang Eropah pada zaman imperialisme dulu. Yang orang-orang Eropah tahun 1500 yang mari nak jajah orang Melayu ni, dia mari konsep dia rasa dia bangsa hebat, dia manusia, produk spesies manusia paling baik. Dia ada kefahaman macam tu. Kefahaman kata manusia atas dunia ni ramai, tapi dia ada manusia yang okey, manusia tak okey. Dia buat kita macam binatang. Ayam ni ada ayam yang sedap, ayam tak sedap. Ayam kampung sedap. Ayam daging ni kurang sedap sebab dia makan dedak. Jadi orang-orang Mak Saleh ni, dia mari ke tanah Melayu, dia fikir dia tu ayam kampung, lebih pandai. Kita ni ayam tak tahu apa. Sikap rasa bangsa lebih hebat. Bangsa lebih hebat. Itulah yang menyebabkan jahanam semua sekali. Dan kau tengok bila mana Israel dia dapat Palestin, orang-orang Arab bersatu pada waktu tu untuk buat serangan pada Israel. Kali pertama orang Arab buat serangan, menang. Bergabung semua negara Arab. Tapi kali kedua Israel tawan balik, orang Arab bersatu balik untuk tawan balik Palestin, kalah. Kalau kita baca sejarah tahun 1940-an, dia panggil perang 40 hari kalau saya tak silap. Perang tu idea dia telah dikembangkan di Mesir. Ada seorang Syekhul Azhar, dia tulis khutbah perang untuk bangkitkan semangat orang Islam. Pada waktu tu semua pemimpin negara Arab bangkit untuk hantar tentera, menang, lawan Israel menang. Lepas tu Israel rancang balik, ambil balik Palestin. Kali yang kedua tu orang Arab bangkit, bukan atas nama Islam, atas nama bangsa Arab dah. Kalah, tak menang. Nak beritahu pada kita, semangat bangsa ni tidak pernah menyebabkan bangsa tu berjaya, melainkan bangsa tu akan jahanam enggaklah sekali. Kalau kita baca Quran pun, kaum Ad, kaum Samud, dia orang hebat dengan bangsa dia. Dia rasa kita bangsa cerdik. Kaum Ad dok rasa dia pandai buat bangunan. Last kali kita tengok hari ni, tahun 2020 ni, satu orang daripada keturunan Ad pun tak wujud dah. Hancur gitu ya. Nak sebut pada kita, atas nama bangsa ni, kebanyakan sejarah menunjukkan tak selamat. Sebab tu Nabi bila mana dia buat hijrah, dia nak buang benda tu. Nabi sampai Madinah, Nabi nak buang. Dasar Aus lebih baik pada Khazraj, Khazraj lebih baik pada Aus, Arab lebih baik daripada sekalian bangsa. Nabi nak buang benda tu. Nabi hijrahkan ideologi masyarakat pada waktu tu. Sebab tu kita jangan nampak hijrah ni hanya berubah tempat, tapi dia nak ubah konsep cara hidup atas dunia ni. Hidup dan kamu sedar diri kamu itu berfungsi sebagai khalifah Tuhan, bukan berfungsi kepada khalifah untuk bangsa kamu saja. Sebab tu kau tengok Allah Ta'ala muliakan agama Islam ni dengan ulama'-ulama' yang majoriti tidak berbangsa Arab pun. Tuan-tuan tengok Bukhari bukan bangsa Arab.
Ini semua tokoh-tokoh yang bukan bangsa Arab. Allah Ta'ala muliakan ada kalangan sahabat Nabi yang bukan bangsa Arab. Salman Al-Farisi, bukan bangsa Arab. Nak tunjuk pada kita agama Islam dia tak berdiri atas nama bangsa. Sebab tu hijrah ni dia buka mata. Selain daripada Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, hijrah ni dia bersifat pembuka rezeki dan juga pembuka jalan. Tapi hijrah ni yang paling besar ni ialah dia nak buka otak kita, minda kita fikir biar lebih luas lagi. Minda kita supaya kita nampak dengan lebih jelas lagi. Allah Ta'ala sebut wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapa-siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapati atas muka bumi ni luas, banyak tempat hijrah. Katsiran, banyak, was'a, dan luas. Sebab tu ayat tu dia bukan cerita orang keluar pergi haji. Semua orang yang hijrah. Tuan-tuan tengok dalam dunia ni, bukan kata orang, binatang yang berhijrah pun akan berubah nasib dia. Saya nak bagi contoh pada tuan-tuan. Terengganu, orang kenal Terengganu ni dengan apa? Dengan penyu. Saya bagi contoh negeri saya sendiri. Orang kenal Terengganu pada penyu. Orang Terengganu duk syok lah, duk berasa Terengganu tu penyu asal situ. Orang Terengganu duk syok. Orang Terengganu tak sedar penyu tu asal pada Australia, bukan situ. Penyu tu tak pandai pun cakap Terengganu, cakap masalah. Penyu tu datang pada Australia. Tapi orang Terengganu duk buat jersey bola pun penyu lah. Soho Terengganu ni pun kerana penyu. Penyu tu sepatah harang tak faham cakap Terengganu. Penyu tu Australia. Saya nak sebut apa? Saya nak sebut sikit. Terengganu ni, tuan-tuan kalau baca, ada satu universiti nama Universiti Malaysia Terengganu. Dulu nama dia KUSTEM, college apa saya tak ingat. Tujuan penubuhan universiti tu ialah nak kaji penyu selalu mendarat naik ke pantai Terengganu ni. Tuan-tuan boleh bayang, kerana penyu universiti buka. Tuan boleh bayang, kerana penyu universiti buka. Okay. Penyu tu tak tahu apa pun. Penyu tu kalau tuan tengok, dia slow je berjalan, takkan laju pun. Daripada Australia jauh nak sampai Terengganu tu jauh. Kau tengok Malaysia ni dua tempat yang dia berhenti, Terengganu dan juga Sabah. Tapi Terengganu dah kurang sebab ramai curi telur. Jadi dia berasa hati ya. Orang Terengganu kata dia berasa hati. Penyu tak boleh curi telur banyak, dia berasa hati. Telur dia memang mahal. Okey. Buat santuari penyu di Cerating Pahang pun ada. Okey. Cuma nak sebut pada kita penyu tu perjalanan dia perlahan. Tuan-tuan tengok daripada duduk di tepi pantai nak sampai ke laut tu berapa jam. Kalau ambil gambar pakai kamera lama Kodak 2 gulung dah habis. Nak beritahu kata lambat. Tapi dia telah buat satu benda yang menaikkan nama dia. Sehingga ada Universiti Malaysia Terengganu tu terbina kerana penyu. Ramai mana orang yang dapat master PhD kerana Universiti penyu tu. Bukan Universiti penyu, cuma nak sebut asal lagi. Orang Terengganu tak panggil penyu, dia panggil piung. Lain sikit punya. Kalau orang tua panggil penyu. Kalau orang Terengganu sebut penyu tu, Terengganu beranak tahun 80-an 90-an. Kalau yang geng-geng tua lama semua panggil telur piung. Piung dia panggil piung. Nama dia. Orang Terengganu panggil gitu. Okay. Saya nak sebut Quran kata siapa yang hijrah dia dapat tengok luas tempat. Saya nak sebut pada tuan-tuan, saya nak beri contoh haiwan. Haiwan-haiwan yang berhijrah ni semua naik nama. Penyu daripada Australia datang ke Terengganu. Terengganu jadi popular, orang dapat manfaat. Dia tu jadi haiwan yang dijaga oleh badan tertentu. Labi pun orang tak jaga macam tu. Tapi penyu ni siap ada santuari lagi, orang kaji lagi dia punya orang kata apa spesies-spesies dia. Sebab apa? Sebab dia berani berhijrah. Dia berani berhijrah. Tuan-tuan tengok ikan salmon. Ikan salmon ni orang kita duk makan ikan salmon. Ikan salmon dia nak jadi salmon yang kaya dengan omega 3 tu. Yang orang Jepun duk buat sushi, dia punya orang kata apa telur yang warna oren tu. Kalau tuan-tuan tengok National Geographic, ikan salmon ni dia melalui perjalanan lebih kurang 5,000 kilometer untuk sampai di satu sungai, saya tak ingat nama dia. Okay. Dan perjalanan dia tu dia lawan arus. Bila mana dia lalu di satu sungai tu, air sungai tu dia baik sehingga dia boleh jadikan badan ikan salmon tu penuh dengan omega 3. Omega 3 ni makan anti penuaan lah. Okay.
Jadi dia punya diri dia tu upgrade jadi hebat. Upgrade jadi hebat. Nak sebut pada kita perjuangan binatang, haiwan. Jadi naik nama orang kita hari ni. Harga salmon tu pun mahal. Tapi sebenarnya kalau kita tengok di Malaysia kita ni, orang kita dia duk pakat makan ikan salmon. Sebenarnya dia ada ikan di Malaysia ni yang lebih banyak daripada omega tu, banyak lagi daripada ikan salmon tu. Omega 6 ke 9 saya tak ingat. Ikan terubuk yang banyak di Sarawak. Ikan terubuk tu lagi tinggi omega dia. Cuma sayangnya ikan terubuk ni dia tak famous macam salmon, sebab National Geographic tak pergi buat filem dia orang. Kalau pergi buat filem yang tu, orang kata apa, bungkus lah salmon, murah balik lah salmon. Nak sebut pada kita binatang. Dan di Malaysia ni kau tengok, ni saya cerita pada tuan-tuan, berhijrahlah, Allah Ta'ala akan buka kefahaman kita. Kita akan nampak banyak. Okay. Dia ada satu burung, dan negeri Perlis ni antara tempat yang dia berhenti lah. Ni saya baca artikel. Ada satu burung nama dia Arctic tern. Kecil je burung. Dia bukan burung yang duduk atas batas padi tu, besar. Dia ada burung, cuma dia lalu di Malaysia. Arctic tern ni burung kecil, tapi dia boleh terbang 50,000, 60,000 km. Dia duduk Arktik lah, ujung dekat kutub utara. Tapi sampai bulan Mac, bulan April dia akan terbang meninggalkan tempat tu. Dan antara tempat yang dia akan singgah di Malaysia. Tuan-tuan tahu di Perak dia ada satu tempat yang burung ni akan berhenti beramai-ramai situ. Oleh kerana orang kata apa, dia banyak spesies duduk situ, kerajaan negeri Perak ni dia buat tempat tu khusus bagi makan kepada burung tu. Tuan-tuan boleh bayang, burung tu datang jauh. Ada satu kerajaan di Malaysia nak bagi dana bagi makan burung. Dia tak payah isi borang, tak ada cop JKK apa semua, tiba-tiba orang bagi dana. Bukan warga negara sini pun. Lepas tu dia berhenti di Taman Melati KL, zoo negara. Situ makanan free pula. Sebab penjaga zoo dia tak kenal ni burung luar ke burung dalam, dia makan. Saya nak beritahu perjuangan. Kita keluar, Allah Ta'ala ubah rezeki kita, ubah pemikiran kita, ubah kefahaman kita. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang keluar, cara fikir dia lebih terbuka, lebih kreatif. Dia fikir sesuatu tu jauh berbanding orang yang tak keluar. Sebab tu Quran dia banyak ayat dia suruh kita keluar, tapi keluar yang bermanfaat lah, bukan keluar main-main. Keluar yang ada something untuk kita tengok daripada alam tu. Sebab tu kalau kita tengok orang yang banyak keluar dan tadabbur alam ni, cara dia fikir, cara dia bersosial, kita akan nampak dia punya, orang kata apa, kehidupan dia agak berbeza daripada orang yang tak keluar. Sebab tu dalam Islam ni dia ada kewajipan kena keluar, iaitu pergi haji bagi yang mampu lah. Tujuan pergi haji ni bukan nak pergi tawaf semata-mata, bukan nak pergi sa'i, melontar semata-mata. Antara tujuan yang disebutkan oleh para ulama pergi haji ni untuk melihat pengamalan fiqh yang diamalkan oleh orang lain yang berbeza pada kita, lalu kita berlapang dada tengok orang lain buat lain. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok ada satu kumpulan dia solat, dia tak ada sedekah, tak ada letak tangan di dada ke di pusat ke, tak ada. Ni majoriti mazhab Maliki daripada Oman apa semua. Sebahagian mereka takbiratul ihram pun tak angkat, tak tahu bila masuk semayang sudah baca Fatihah dah. Kita pergi sana baru kita nampak, oh ada orang semayang lagu ni. Bila mana kita pergi tu kita akan nampak keluasan agama. Tapi sebahagian kita ni kadang-kadang dia sebab dia duduk dalam kumpulan Melayu saja, dia jadi tak nampak sangat. Okay. Cuma nak beritahu agama tu dia suruh kita pergi keluar nak tengok orang lain, supaya kita nampak cara budaya orang lain yang tak sama dengan kita sehingga dia buka. Okay. Sebab tu orang yang tengok bangsa lain dia akan nampak. Okay. Tengok, kita balik kepada perbahasan kita Yahudi ni, dia rasa dia hebat sebab dia tak tengok bangsa lain, dia tengok bangsa dia. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia tu dapat jugalah menguasai dunia hari ni, walaupun dia tu tak nampak macam pemerintah, tapi dia dapat bagi, kata apa, flow
kepada kuasa besar dunia, macam mana nak perintah? Merasa hebat dengan bahasa sendiri. Ini benda yang kita nak tengok. Benda ni menjahanamkan bangsa tu. Dia tidak memberi apa-apa. Jadi Islam ni dia angkat benda-benda seperti itu, dia buang supaya kita nampak kehebatan dan kebesaran Tuhan. Sebab tu kalau tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut surah Hujurat, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kami jadikan manusia ni berbangsa-bangsa dan juga berkabilah-kabilah untuk saling kenal, mengenali. Bukan saling rasa hebat, tapi saling kenal, mengenali. Kita Melayu, ada orang bangsa lain apa-apa semua, kita akan nampak kebesaran Tuhan situ. Kebesaran Tuhan. Macam kita orang Melayu ni, kita biasalah kita punya negara Malaysia ni, kalau beza pun beza logat cakap. Kalau tuan-tuan tengok negara-negara macam belah-belah negara Balkan ni, orang-orang yang dia punya logat tu, saya ada kawan zaman belajar dulu, orang daripada Uzbek, kawasan-kawasan ni, negara bekas jajahan komunis, bekas jajahan Rusia dulu, komunis. Dia orang punya percakapan tu, bahasa dia orang lain-lain. Saya tanya, ada kawan saya ni, dia orang Uzbek. Dia punya bahasa tu, dia beza dia dan kampung sebelah. Beza dah. Kampung sebelah, orang kampung sebelah tak faham bahasa orang kampung dia. Orang kampung dia tak faham bahasa orang kampung tu. Allah Ta'ala jadikan kita ni lidah, boleh bercakap bahasa yang bermacam-macam. Macam kita Melayu ni, Malaysia ni tak berasa sangat. Kita beza logat je. Dia tak beza bahasa Melayu. Cuma beza logat Terenunya, Kelantannya, Utaranya, gitu je. Tapi bila mana kita kenal orang banyak, kita akan tengok ada orang dia bercakap tak macam cakap, macam bunyi isyarat, tapi itulah bahasa dia. Kawan saya tu bahasa dia gitu, dia macam tak tahu saya nak kata macam mana. Tapi kalau dia balik kuliah, saya tak tahulah macam mana. Sebab dia akan jadi ustaz kot, dia bahasa gitu lah. Dia nak sebut Assalamualaikum tu macam mana dalam bahasa dia. Nak baca ayat Quran, apa baca ayat Quran, lepas tu terjemah, dia bunyi macam orang bersiul je. Itu bahasa. Nak sebut pada kita, Allah Ta'ala buka. Bila mana kita kenal banyak orang, kita akan faham banyak. Jadi itu sebab kita kena. Tapi zaman kita ni makin mudah, tak syarat kena pergi ke negara tu dah. Kita ada carian internet apa semua, kita boleh tengok. Sekarang ni orang banyak buat vlog, pergi negara tu, pergi negara ni. Nak tunjuk pada kita bahawasanya kebesaran Tuhan itu boleh dilihat daripada banyak tempat. Cuma masalah Yahudi, dia rasa dia bangsa yang paling terbaik. Sebab tu saya dah sebut banyak kali, Yahudi ni antara agama yang tidak ada dia punya pendakwah dia. Tuan-tuan payah nak jumpa pendakwah Yahudi ni, payah nak jumpa. Tapi dengan sebab sikap bangsa dia orang tu, sikap dia orang punya hebat pada bangsa tu, sehingga Nabi sebut dia orang tak nak keluar pada bangsa lain, nak tunjuk dia orang hebat. Nabi kata mereka ni lah yang akan mengikuti Dajjal. Dajjal akan keluar daripada Asfahan, Nabi kata. Asfahan ni di Iran. Dan akan mengikut Dajjal itu 70,000 Yahudi daripada Asfahan. Hadis ni dia jadi kata apa, banyak beza pandangan di kalangan para ulama. Nabi kata Dajjal akan keluar daripada Asfahan. Asfahan ni di Iran hari ni. Asfahan ni dia pernah berubah nama. Sekarang ni Asfahan lah di Iran. Dulu zaman Nabi, zaman para sahabat, Asfahan. Lepas pada tu zaman lepas Nabi wafat ni, zaman sahabat Abi, zaman tabi'in, dia bertukar nama jadi Ramah Humurz. Payah sikit dia punya bahasa Parsi. Sebab tu kita akan tengok ada seorang ulama hadis, nama dia Ramah Hurmuzi. Asal daripada Asfahan, nama dia tukar Asfahan, Ramah Humurz, lepas tu Asfahan balik. Hari ni Asfahan balik. Nabi kata akan keluar Dajjal daripada situ, dan akan ikut Dajjal tu 70,000 Yahudi daripada Asfahan, yang mana Yahudi itu akan memakai tai lasan atas kepala dia. Hadis ni sehari dua ni orang bising sikit, sebab ada isu lah. Dikatakan, saya tak dengar lagi video tu, dikatakan ada seorang ustaz mengatakan tai lasan. Dia nak bahas tai lasan tu.
Yahudi yang akan ikut darjah 70,000 tu akan pakai tai lasan. Tai lasan ni serban lah mudahnya. Serban yang digunakan oleh orang-orang Parsi. Tak sama dengan serban yang digunakan oleh bangsa Arab. Material dia tu lain. Okay. Maknanya orang situ panggil tai lasan, tayalisah. Okay. Jadi ada seorang ustaz tu daripada utara, sebelah kita, tak jauh. Dia kata tai lasan ni nak tengok macam yang dipakai oleh orang-orang Saudi. Macam. Okay. Saya tak dengar video. Andai kata dia sebut macam tu, maka benda tu kurang tepat. Saya tak berani kata dia dah sebut tak, sebab dia video tu ada dalam satu rancangan TV yang terkenal. Okay. Video tu agak panjang. Saya dah tengok video tu 40 minit ni, panjang kita nak dengar satu-satu. Okay. Cuma kalau dia sebut macam tu, sebenarnya yang sebut macam ni bukan bermula pada dia. Dulu dah pernah ada satu orang tokoh daripada Negeri Sembilan sebut benda yang sama tak? Dia sebut lagi dahsyat. Dia kata, kalau tuan-tuan ingat ketika mana musyrikin Mekah ni, Abu Jahal dia bermesyuarat nak bunuh Nabi. Kan kalau tengok malam hijrah tu, malam yang Nabi nak tinggalkan Mekah tu, dia orang fikir macam mana nak bunuh Nabi. Sebab dia orang takut kalau bunuh Nabi seorang, kabilah tu akan bangkit lawan. Dia orang duk fikir-fikir, tiba-tiba datang satu orang tua, iblis menyerupai seorang tua, berpakaian dengan pakaian orang daripada Najd. Dalam hadis, dalam riwayat tu. Okay. Tokoh tu syekh lah, tuan guru lah tokoh tu. Dia kata pakaian tu kalau tuan-tuan nak tengok macam orang Saudi pakai. Itu yang paling awal sebelum yang popular 2-3 hari ni. Video tu pun dah lama dah. Okay. Dia kata Yahudi tu menyerupai pakaian macam kawan tu, beritahu pada Abu Jahal, lantik 10 orang daripada kabilah-kabilah yang berbeza, 10 orang pemuda, bunuh Nabi serentak. Bila mana bunuh Nabi serentak, Bani Hashim tak akan berani nak tuntut balik. Idea datang daripada iblis. Cuma nak sebut pakaian. Pakaian yang dia maksudkan tu ialah pakaian macam tuan-tuan tengok imam-imam Mekah duk pakai. Itulah pakaian iblis yang datang beri idea pada Abu Jahal. Okay. Tapi dalam hadis tu sebut pakaian orang-orang Najd. Najd ni timur daripada Mekah. Timur Mekah ni dia bukan dan kita kena faham Najd ni sistem peta zaman Nabi tak sama dengan zaman kita. Kalau kita tengok hari ni, Najdi duduk di mana? Najdi ni dia duduk di Arab Saudi. Cuma bila mana sebut Najd tu, kata Ibnu Hajar, dia mengarah kepada kawasan timur, iaitu kawasan Iraq, Iran, kawasan tu. Kawasan orang Parsi sebenarnya. Okay. Tapi itu pandangan para ulama lah. Okay. Jadi bila mana Nabi katakan keluar Dajjal, 70,000 malaikat, 70,000 Yahudi akan ikut pakai tai lasan tu. Tai lasan tu kalau tengok para ulama berbeza pandangan. Ibnu Hajar Al-Haytami dia tulis buku khusus nak bagi beza tai lasan dengan imamah, ada buku khusus. Tapi kalau ustaz tu berkenaan dia sebut tai lasan tu ialah pakaian orang Saudi hari ni, maka kita kata cepat sangat tu, laju sangat, kena break sikit. Jangan cepat sangat duk sebut lagu tu. Sebab pakaian Saudi hari ni, tuan-tuan kena tahu, pakaian orang-orang Saudi ni dia dah rebranding balik dah. Tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan yang pergi buat umrah, orang Saudi ni dia pakai dua jenis. Nabi kata dalam hadis, Yahudi yang ikut Dajjal tu akan pakai tai lasan. Tai lasan ni saya sebut tadi serban orang Parsi. Serban orang Parsi. Maulana Asri dalam kuliah dia kata yang menyerupai macam tu, macam tai lasan ni ialah pakaian Ayatullah di Iran hari ni. Itu paling dekat dengan dia orang. Okay. Yang orang Saudi hari ni tu, yang tuan-tuan tengok pakai warna merah ataupun warna putih. Merah dia panggil shimar, putih dia panggil wutrah. Itu pakaian yang baru lagi. Dan dia beza. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang Mekah, orang Arab Mekah, dia orang tak pakai dengan gaya Saudi sekarang ni. Yang dulu-dulu dia pakai macam orang kita pakai serban, dia lilit, dia panggil rabbanah. Yang pakaian macam tu dia baru lagi. Sebab tu tuan-tuan tengok serban dia orang tu, dia ada bidang macam selendang orang perempuan. Tuan-tuan kalau pergi umrah, beli hak tepi jalan yang Pakistan duk jual tu yang murah tu. Tu masuk mesin sekali bulu habis. Okay.
Dia orang jual, dia orang pakai yang mahal. Jenama, dia ada jenama Dunhill, buat di London, pakai di Saudi. Tuan-tuan jangan ingat serban, tuan-tuan ada orang dia suka beli serban. Kawan saya dia keruja, dia nak pakai macam orang Arab. Dia kata saya beli di Madinah, tengok made in mana? Made in UK. Jangan duk ingat barang Madinah, orang Madinah lah ke buat. Tuan-tuan kena tahu tasbih yang tuan-tuan beli di Madinah tu made in China ke? Sama macam yang jual kat DIY tu. Cuma ada orang dia rasa adalah sikit berkat bau Madinah tu ada situ. Cuma nak kata itu pakaian yang baru lagi. Itu pakaian yang baru, cara pakai yang baru. Jadi nak bagi exactly nak kata tu tak boleh lah. Sebab tai lasan ni dia pakaian yang dah lama. Pakaian yang dah lama. Jadi nak sebut pada kita Yahudi yang datang mengikut Dajjal tu berasal pada Asfahan. Dan Asfahan hari ni sebuah bandar di Iran, yang mana bandar tu ada orang Yahudi tapi tak ramai. Dia tak ramai. Sebab orang-orang Yahudi dah berpindah. Semenjak dapat Palestin tu dia orang dah pindah. Jadi nak sebut pada kita bangsa ini ialah bangsa yang merasakan mereka itu hebat. Mereka itu hebat dan Allah Ta'ala sesatkan mereka, celakakan mereka. Jadi malam ni saya nak sebut tentang Kristian sikit. Tadi saya bagi rumusan untuk Yahudi. Kristian dalam buku kita ni, perbahasan dia dalam bab Kristian ni, saya nak cerita malam ni tentang sejarah Jesus. Jesus ni dalam Quran sebut Isa. Orang-orang Mak Saleh lah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia akan sebut Jesus. Arab Kristian dia tak panggil Isa, dia panggil Yesung. Yesung tu Jesus dalam bahasa Arab. Sebab tu saya ingat mula-mula sampai Jordan tu, rumah saya tu dekat dengan gereja Kristian. Pagi-pagi kita duduk dengar dia orang nyanyi lagu tu nama dia Ya Yesung. Kita suka dengar. Sebelum pergi kelas suka dengar. Sampai saya terhafal lagu tu, tapi tak nak persembahkan pada malam ni. Kita bukan persembahan lagu lah ni. Saya hafal. Masa tu kita tahun 1 tak tahu apa benda sangat. Sampailah belajar perbandingan agama, pensyarah saya kata Yesung tu ialah Jesus yang dikatakan anak Tuhan. Maknanya orang Kristian. Tapi lagu tu kalau tuan-tuan dengar dia macam nasyid Rabbani ni. Sedap lah. Maknanya kalau pasang dalam masjid, orang tak kata lagu Kristian lah. Orang kata nasyid. Kalau tak dalam IKIM pun okey. Dalam radio Islam orang tak kata tu lagu kumpulan-kumpulan agama lain tak. Sebab dia ada perkataan-perkataan Arab yang kita sedap dengar. Sejarah Jesus dalam Quran tidak disebut dengan perkataan Jesus lah, disebut dengan Isa. Kalau orang Indonesia Kristian dia akan sebut Yoshua. Itu nama-nama yang sama tu. Joshua ke Jesus, itu ialah nama-nama yang dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nak cerita pada kita asal agama Kristian. Quran bila mana nak sebut orang Kristian, dia tak sebut Kristian, dia akan sebut Nasrani. Mai pada mana perkataan Kristian tu? Kristian tu mai pada perkataan bahasa Inggeris Christ, yang bermaksud bersih dan suci setelah dimandikan. Ataupun kita panggil istilah yang orang guna ialah baptis. Dan tempat yang paling afdal untuk baptis bagi orang Kristian ni ialah di Sungai Jordan. Sungai Jordan tu dia katakan tempat dibaptisnya Nabi Yahya situ. Cuma kau tengok di Malaysia ni penganut-penganut Kristian, dia orang akan baptis macam mana? Dia orang akan baptis dengan mandi di kolam yang ada di gereja tu. Dan kolam tu air pipe kita lah, bukan air Sungai Jordan, air pipe kita. Sebab jauh kan kita dengan Jordan. Kalau Kristian sana macam tu lah. Dan holy water ni saya nak kena sebut kat. Holy water tu ialah air yang digunakan untuk dia orang berwuduk. Bukan air sihir, tapi air tu dia adalah jampi dia. Saya nak sebut holy water ni dengan orang Melayu, dia pernah ada kisah yang hitam. Orang Melayu kita dengan holy water. Kalau tuan-tuan ingat tahun 2000-2001, dia ada mesej berantai orang duk hantar. Beberapa jenis air mineral, botol minuman ni dengan jenama-jenama tertentu. Dalam tu dia ada letak holy water. Macam-macam lah. Dan diedarkan. Kalau tuan-tuan ingat lah.
Zaman saya sekolah rendah, sekolah menengah, benda tu orang duk sebar. Lalu takutlah orang kita. Ui, lalu azan tu. Okey, kita sambung. Dalam agama Kristian dia ada holy water. Pertama, tempat dia orang baptis tu kolam. Kalau tempat kita ni kolam. Yang afdal ni ialah di Sungai Jordan. Dan yang kedua, holy water ni ialah air biasa, air paip yang dijampi dengan ayat-ayat daripada padri dia. Okay. Tujuan ni ialah untuk wuduk. Dan dia tidak ada kesan-kesan sihir daripada holy water tu. Cuma dulu orang Melayu kita ni takut lah. Kita cerita tadi. Okay. Sehingga dibawa cerita kalau terminum air tu lidah jadi hitam, tak boleh sebut la ilaha illallah. Cerita tu menarik jugalah. Orang-orang ni takut, orang Melayu kita takut. Okay. Dia sebenarnya tidak ada konsep seperti tu dalam agama Kristian. Bahkan Quran ni dia sebut orang Kristian dengan kita, dengan Islam ni ialah dekat.
Memang Kristian dengan Islam ni kita punya gap tak banyak. Dan antara kumpulan yang paling mudah untuk orang Islam berdakwah ialah Kristian. Sebab apa yang kita imani daripada Nabi dan Rasul sama. Dia orang beriman dengan Nabi-Nabi yang kita imani. Cuma sampai kat Nabi dia beriman kawan tu Tuhan. Nabi Muhammad tak nak terima. Dia beza dengan Hindu. Hindu nama pun pelik-pelik dah, Ramayana apa semua dah. Kalau yang Kristian ni nama masih dekat lagi, David, Daud apa semua masih lagi dekat. Jadi bagi orang Kristian, holy water tu hanyalah untuk wuduk sahaja dan tidak ada apa-apa kesan. Dia tidaklah menyebabkan orang Islam yang minum, andai kata terminum ataupun terkena air tu jadi tak ingat iman apa semua, tak sampai tahap tu. Dia tidak ada sihir. Kalau betul Kristian ada sihir seperti itu, daripada dia botolkan, baik dia pergi jampi air dekat empangan tu. Kalau Terengganu pergi jampi kat Tasik Kenyir, biar seluruh orang Terengganu Kristian. Kalau Perlis ni pergi kat Timur Tasuk, pergi jampi situ. Orang pergi buat ambil air situ, habis dia Kristian. Tak semudah tu. Sebab dia orang yang duk berurusan dengan holy water tu pun tak makin jadi kuat pergi gereja. Malah macam tu juga. Sebab kita tahu orang Kristian ni dia macam orang Islam. Bukan Kristian je, mana-mana orang atas dunia ni, agama apa atas dunia ni pun, dia ada satu spesies yang malah beribadah. Tanya orang Hindu, ada tak yang jenis tak pernah pergi kuil? Ada. Kita jangan ingat yang tak pergi masjid, penyakit tak pergi masjid, malah pergi masjid ni orang Islam je ada. Orang Hindu, agama apa ada lah ke Kristian. Kristian saja tapi tak pernah pergi gereja. Benda tu ada. Cuma nak beritahu orang kita ni, dia takut. Dia nampak gap kita dengan Kristian tu terlalu teruk. Tak dinafikan, memang mereka ada juga menggunakan unsur sihir. Ada. Tak dinafikan. Terutamanya belah-belah Mesir sebenarnya. Belah Malaysia ni tak kuat sangat guna kaedah sihir ni. Kalau kita tengok orang-orang kawan-kawan yang ceritalah. Dia kadang-kadang gangguan. Pelajar-pelajar yang belajar di Mesir ni, dia ada gangguan. Gangguan dia tidur malam-malam, dia mimpi tu nampak salib dia, tak nampak belai. Jin yang jenis Kristian. Nampak salib, benda-benda macam tu. Saya dengar cerita daripada seorang, saya anggap guru dah. Dia ni belajar lama, ustaz saya, dia belajar di Mesir lama, tahun 80-an, 90-an. Nak sebut pada kita, Kristian di Mesir ni dia beza. Kipti Mesir ni, Kristian dia orang ni memang penuh dengan unsur sihir. Macam-macam unsur sihir. Ustaz saya tu dia berkawan dengan orang-orang Mesir situ. Kawan dengan orang Mesir. Jadi orang Mesir yang dia kawan tu Muslim. Dia ni nak berkenan dengan satu orang perempuan. Berkenan. Satu orang jatuh hati, cinta dengan seorang perempuan. Cuma perempuan tu dia duduk jauh. Dia di Kahirah. Perempuan tu duduk di Aswan. Aswan ni dengan Kahirah lebih kurang 700 km jauh lah. Terengganu Perlis lah lebih kurang jauh lah. Kenal di universiti, balik cuti. Jadi kawan ustaz saya tu yang orang Mesir tu, dia tanya macam mana nak bagi perempuan tu berkenan ataupun boleh jumpa. Jadi ada kawan-kawan Mesir dia beritahu, jumpa seorang bomo ni, bomo Kristian. Dia bukan bomo siang, bomo Kristian. Jumpa bomo tu, dia boleh ejah lah macam-macam mana pun kamu jumpa dengan perempuan yang kamu berkenan tu. Cuma dia Kristian. Jadi dia pun pergi. Dia ajak ustaz saya tu, kawan dia ajak pergi. Gilah rumah padri Kristian. Dia panggil Baba. Baba tu panggilan padri Kristian bagi uruf orang Mesir. Dia beritahu dia berkenan dengan perempuan ni. Maka Baba tu pun dia baca jampi dia. Saya tak tahulah, kalau ustaz saya tipulah saya pada malam ni. Dia kata perempuan tu datang, terbang masuk kot tingkap rumah. Lepas tu padri tu kata, mu nak buat urusan apa dengan perempuan tu, buat. Ni ada bilik khusus dalam rumah aku, buat. Maka kawan tu pun masuk. Buat apa tak tahu, keluar daripada bilik tu, ustaz saya kata betulkan butang baju, muka peluh kan. Tahu lah buat apa. Lepas pada tu
Padri tu kata, siap dah, settle dah, settle. Okay, dia bawa perempuan tu, dia hantar balik terbang. Okay. Yang datang tu bukan perempuan tu, iblis je. Wajah perempuan tu. Okay. Nak katanya apa? Sihir di sana tu kuat. Sebab tu antara negara Arab, kita kira negara Arab lah, yang agak kuat unsur sihir ni, Sudan dan Mesir. Kalau tuan-tuan tengok, ada satu channel YouTube ni, rancangan Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar ni ialah satu badan di Arab Saudi, polis agama lah kita kira, polis yang cegah benda-benda khurafat, benda-benda haram. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok di Mekah, Madinah ni, yang ditakuti ialah Hay'ah berbanding polis. Masa Syiah boleh masuk dulu dua tanah haram ni, orang daripada Iran, Hay'ah takut, mereka takut pada Hay'ah. Hay'ah ni dia pakai jubah macam ustaz-ustaz, dan dia fasih banyak bahasa. Kalau tuan-tuan perasan, kita pergi dekat makam Ibrahim tu, kita nak pergi dekat sikit dengan makam Ibrahim, dia akan suruh kita lari. Ataupun yang duduk dekat makam Nabi, suruh kita paling, jangan berdoa menghadap makam Nabi. Itu polis dia tu, Hay'ah. Polis juga dia orang. Okay, tapi dia orang tak pakai uniform, polis agama. Dia orang akan duduk di medan Uhud tu, tempat bukit Uhud tu, ada makam Ja'far. Kalau tengok ada orang ambil tanah nak buat balik apa semua, dia orang akan datang. Kalau kita lawan, kita kena tangkap. Kita kena blok, tak boleh masuk Saudi. Antara yang dia orang buat ialah dia orang gempur juga ahli-ahli sihir. Sebab Saudi ni dia buat hukuman, sebab dia orang buat hudud, hukuman ahli sihir ni dibunuh, dipancung. Okay. Jadi dia ada satu rancangan Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar tu, dia gempur satu rumah ahli sihir daripada Sudan, perempuan, penuh dengan tangkal. Ada satu kayu tu penuh dengan paku. Dia konsep dia sama macam sihir Nusantara ni. Nak bagi orang tu sakit, letak apa semua. Okay. Cuma nak beritahunya Kristian. Benda tu ambil daripada Kristian. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Mesir ni, dia ada, kalau orang yang biasa pergi, dia akan tengok di Mesir ni dia terkenal dengan pokok papyrus. Pokok papyrus ni dia orang guna buat kertas zaman Mesir purba dulu. Pokok papyrus ni ialah pokok yang ditulis atas tu ayat-ayat sihir. Ayat-ayat sihir atas tu. Jadi kalau kita tengok rumah orang tu, kalau simpan pokok papyrus, lepas tu ada logo lambang plek-plek tu, itu azimat bagi dia orang. Azimat tertentu. Cuma majoriti yang dok buat perangai ni ialah Kristian. Di Mesir. Di Malaysia ni, Kristian Malaysia dia tak guna kaedah tu. Dia tak guna kaedah sihir tu. Cuma kita akan ceritakan datang. Nak sebut pada kita, dia Kristian dia beza-beza. Nanti minggu depan, minggu seterusnya kita akan tengok. Dalam agama Kristian ni pun ada satu mazhab, dia orang yang tak bersetuju kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Ada. Macam nak sama dengan Islam. Golongan Mormon dia panggil. Dia orang terima benda tu. Okey. Tapi insya-Allah kita akan bahas akan datang lah kot. Okay. Jadi malam ni lebih kepada mukadimah je dulu. Minggu akan datang, minggu depan kita akan bahas sejarah Jesus di sisi Kristian dan sejarah Nabi Isa di sisi Islam. Okay. Jadi setakat tu saja kita punya kuliah pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.